image, file, PDF, etc., can all be considered data. Now, what is a database? We already know what data is, but this data could be random. A database is a systematic collection of data. Since the data in a database is organized, it makes data management easy. What is a database management system? DBMS. Database Management System, or DBMS, is a collection of programs which enables its users to access a database, manipulate data, and help in the representation of data. It also helps control access to the database by various users. Let's discuss a few examples. An online telephone directory would definitely use Database Management System to store data pertaining to people, phone numbers, and other contact details. Your electricity service provider is obviously using a DBMS to manage billing, client-related issues, to handle fault data, etc. Let's consider the Facebook. It needs to store, manipulate, and present data related to members, their friends, member activities, messages, advertisements, and a lot more. We can provide countless numbers of examples for usage of DBMS. Database management systems are not a new concept, and as such had been first implemented in the 1960s. Charles Bachman's Integrated Data Store, or IDS, is said to be the first DBMS in history. With time, database technologies evolved a lot, while usage and expected functionalities of databases have been increased immensely. Types of DBMS. Let's see how the DBMS family evolved with time. The following diagram shows the evolution of DBMS categories. There are 4 major types of DBMS. Let's look into them in detail. Hierarchical. This type of DBMS employs the parent-child relationship of storing data. This type of DBMS is rarely used nowadays. Its structure is like a tree with nodes representing records and branches representing fields. The Windows registry used in Windows XP is an example of a hierarchical database. Configuration settings are stored as tree structures with nodes. Network DBMS. This type of DBMS supports many-to-many relationships. This usually results in complex database structures. RDM Server is an example of a database management system that implements the network model. Relational DBMS. This type of DBMS defines database relationships in forms of tables, also known as relations. Unlike the network DBMS, our DBMS does not support many-to-many relationships. Relational DBMS usually have predefined data types that they can support. This is the most popular DBMS type in the market. Examples of relational data. Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Okay, boleh dengar? Boleh dengar? Boleh. Okay, thank you yang respon. Okay, terima kasih Cik Farizan share video database. Okay, so saya minta maaf sebab agak lambat lah pagi ni. Okay, ada masalah sikit dengan taska anak saya. Okay, saya hantar taska. So, pengasuh dia buka lambat sikit. Okay. So, saya perkenalkan diri saya dulu. Okay, nama saya Encik Ahmad Zafir Belatib. Okay, saya merupakan pensyarah untuk kursus ni lah. Okay, dan saya juga merupakan penyelaras untuk kursus DFC 20203. Okay, saya ada share screen. Boleh nampak ke? Nampak tu. Boleh nampak. Okay, alright. Okay, so ni adalah CO, course outline untuk database. Okay, so ini adalah kod baharu Okay, so awak, batch awak akan guna kod baharu. Okay, sebelum ni kita pakai DFC 20123. Okay, so ada perubahan sedikit. Okay, untuk kod baharu. Okay, perubahan dia assessment lagi kurang. Itu yang bestnya.
Okay, sebelum ni lab ada 4. So untuk kod baru lab dikurangkan jadi 3. Quiz pun ada 4 sebelum ni dikurangkan jadi 3. Okay, tu je perubahan. Yang lain konten lebih kurang je. Okay, so kita tengok dulu apa sinopsis untuk database. Okay, CO ni nanti saya bagi dekat kelas Okay, so untuk kelas saya sebelum ni saya suka guna Google Classroom. Okay, so mungkin semasa ni saya akan guna Google Classroom juga dan juga Microsoft Teams. Okay, nanti saya upload nota dekat 2 platform lah. Sama ada Microsoft Teams ataupun Google Classroom. Okay, so untuk makluman awak juga pelajar Politeknik, semalam saya dapat email daripada Pegawai Teknologi Maklumat. Okay, so PCs kita dapat ada akaun Google for Education. Okay, so awak nanti boleh login Gmail, okay, menggunakan ID Politeknik awak, okay, yang @student tu. Okay, so awak boleh buka Gmail, so awak login macam biasa, masukkan username, password. So kita akan gunakan itulah. Okay, saya tak nak awak guna email personal. Sebab kalau awak guna email personal susah, saya tak tahu nama sebenar. Okay, so kita akan guna email rasmi. Okay, so nanti saya akan share kod untuk Classroom. Okay, so untuk sinopsis database design. Okay, so database design engage students to apply business scenario and create a data model, a conceptual representation of an organization information. Okay, so basically kita akan belajar database ni untuk kita organize kita punya data. Okay, so macam mana kita nak organize? So kita akan belajarlah semester ni. Okay, student implement their database design by creating a physical database using SQL, structured query language. So ada sedikit programming lah. Okay, so basic programming, SQL kita akan guna tu. Saya akan bagi installer. Okay, basic SQL syntax and the rules for constructing valid SQL statement are reviewed. Okay, so sebelum kita buat SQL, kita akan design dulu. Sama macam kalau nak buat rumah kan. So buat rumah, kita akan design dulu rumah, baru kita akan bina rumah tersebut. Sama juga dengan database. So kita akan design dulu guna ERD, okay, Entity Relationship Diagram. Kemudian baru kita akan construct kita punya database guna SQL. Okay. So this course culminate with a case study that challenge student to design, implement and demonstrate a database solution for a business or organization. Okay. So last sekali kita akan buat case study lah. Okay, saya akan bagi 2 case study untuk awak macam mana awak nak solve masalah yang saya akan berikan nanti. Okay, so untuk kursus ini kita ada credit value 3. Okay, tak ada prerequisite. Okay, tak ada prasyarat. Okay, so ada 2 CLO, CLO1 dan CLO2. CLO1, okay, so akhir belajar nanti, so saya harap awak capai 2 CLO lah. Okay, apply fundamental of database management system, DBMS, relational data model and normalization concept in database development process. Okay, show a well-structured database using the database query to manipulate a database with an appropriate commercial database management system in solving an organization requirement. Okay, so ini adalah 2 CLO yang awak akan capai selepas complete course database ni. Okay. Okay, so ni adalah PLO. Okay, PLO, PLO2 dan PLO3 kita akan capai. Okay, analyze issue and provide solution in ICT. Okay, display ICT skill in performing diagnostic and documenting process in the ICT related fields. Okay, so setakat ni ada soalan ke? Untuk pengenalan? Tak ada. Semua faham? Faham. Saya tahu dah korang jawapan. Okay, so untuk assessment, okay, ni adalah assessment yang kita akan tempuhi sepanjang semester ni. Okay, so untuk continuous assessment, okay, CA 70%. Okay, so apa yang 70% tu ada? Okay, kita ada quiz 3, okay, 10%. Okay, so satu quiz dalam 20 minit. Okay, so awak tahulah macam mana nak target. Okay, ada 10%. Okay, laboratory task, okay, ada 3, 20%. Okay, semua perubahan untuk kod baru ni, laboratory task ni masa dia panjang, 3 jam. Satu lab 3 jam.
Okay, so saya akan tambah lagi lah soalan sebelum ni 1.5 jam je. Okay, lab dia. Okay, so untuk yang kod baharu, laboratory task dia 3 jam. Okay, so ada 3 assessment untuk lab. So ada 9 jam lah awak akan buat lab. Okay, kemudian kita ada case study. Okay, case study ni non face to face. Maksudnya awak akan buat di luar kelas. Saya akan bagi soalan. So saya akan bagi tempoh lah dalam seminggu 2. So awak dalam grup awak, so awak akan discuss macam mana nak selesaikan case study tersebut. Dan last sekali kita akan ada test. Okay, test ada 15%, test masa topik 5 sekali. Okay, so kita ada final exam. Okay, final exam. Okay, saya lupa nak buang. Okay, final exam. Okay, so last kali final exam adalah 30%. Okay. So untuk rekod semester lepas senior awak satu kelas A. Saya pun tak tahu. Mungkin tak ramai kot. Selepas dalam 20 lebih. Okay, memang tak ada masalah apa-apa pun. Okay, dia punya coursework okay, continuous assessment dia okay. Final pun semua score, jawab semua okay. So satu kelas dapat A. Okay, so insyaAllah kelas semester ni pun saya harap benda yang sama lah. Okay. Okay. Okay, ini adalah kita punya topik yang akan kita belajar. Okay, ada pertama adalah fundamental of database. Okay, identify database, identify DBMS, identify data model. Okay, ada quiz 1. Okay, sama ada minggu ni atau minggu depan lah saya akan buat quiz 1. Kemudian kita ada minggu depan lah sebab ini week 2, sorry. Okay, kemudian kita ada relational data model, explain relational databases. Okay, explain operator of relational algebra. Kita ada lab 1 dengan quiz 2. Kemudian kita ada topik 3. Okay, ERD. Ni awak akan design. Okay, kita akan belajar normalization concept dan kita akan design ERD. Okay, kemudian kita ada lab 2, quiz 3 dan saya akan bagi case study 1 lah. Okay, kemudian kita akan belajar programming sikit, SQL. Okay, SQL dalam banyak-banyak programming language, SQL paling mudah. Okay, sebab dia tak payah declare macam awak belajar sebelum ni C++ semua kan. Okay, sebab SQL dia mudah. Okay, so kita ada lab 3 dan kita akan sambung case study 2. Okay. Kemudian kita ada database transaction management. Okay, macam mana kita nak tengok database transaction. Okay, contohnya awak keluarkan duit kan kat ATM machine. Okay, so ATM machine tu dia menggunakan database. So bila awak ada baki 100, okay, keluarkan RM40. So of course akan jadi RM60 kan. So kat sini kita tengok macam mana database tu bergerak. Okay. Dan last sekali kita ada test. Okay, pada minggu ke-14. Okay. So untuk kelas ni, okay, ni adalah main reference. Okay, buku pertama adalah Kang A ni, okay, Relational Database, Design Rules and SQL Coding Convention. Okay, main reference kedua adalah Python M, SQL for Beginners. Okay, so buku tambahan adalah Coronel C. Morris. Okay, Coronel C. Morris ni, dia ada Hogan, ada panel dengan Pamar. Okay, so ini saya rasa e-book pun ada. Nanti kalau saya jumpa, saya share. Okay, yang Coronel ni saya ada e-book tapi edition yang bukan 13 lah. Okay, saya rasa ada edition 10. Okay, so boleh guna juga. Tak ada masalah. Nanti saya akan share dalam classroom. Okay. Okay, so setakat ni ada soalan ke? Tak ada. Faham? Faham. Okay, dah sarapan belum? Sudah. Okay, bagus. Okay. Kalau ni okey ada respon Saya tak suka saya mengajar senyap krik. Tapi kenapa lelaki je respon, perempuan tak ada Dia tengah ni OOTD, tengok TikTok. Okay. Dia on je Microsoft Teams, dia buat benda lain Okay, so ni adalah rules untuk kelas kita. Okay, attendance is compulsory. So awak tahulah awak kena require at least 80%. Okay, siapa yang kurang 80% daripada attendance,
So awak bakal kena bar lah tanpa sebarang alasan. So awak kena bar, bila bar awak tak boleh ambil final. Okay, awak punya carry mark pun akan dimansuhkan. So banyak konsekuen. So sila jaga attendance sebab saya akan ambil attendance setiap kali kelas. Okay. Okay, kemudian punctuality is essential. Okay, macam tadi saya lambat so saya minta maaf sangat. Okay, so bila saya on kelas, saya katakan pukul 8, so awak dah standby lah. Okay, so students should submit all quizzes and assignment on time. Okay, macam sebelum ni saya pakai CDOS. Kalau CDOS boleh set timing. Okay, kalau yang macam classroom dengan Microsoft Team pun, saya boleh tengok lah siapa yang lewat. Okay, so maksudnya bila saya bagi tugasan, silalah submit on time. Awal lagi bagus. Okay, satu lagi, okay, all students must take part time. Plagiarism and cheating will be severely dealt with. Okay, so saya satu lagi, saya mudah detect siapa yang meniru. Buat-buatlah macam mana pun, insyaAllah akan kantoi. Okay, selepas pada kes, okay, tiba-tiba saya tengok masalah lebih kurang je kan. Yang boleh kantoinya, nama kawan dia pun dia tak ubah. Okay, bila tanya, kawan dia kata dia minta nak konon-konon nak pinjam. Okay, sekarang pinjam, dia meniru terus. Okay, copy paste terus. Okay, dia tukar nama je. Okay, dan students should conduct themselves in appropriate manner following the policies and guideline of the polytechnic. So awak sebagai pelajar politeknik, awak pun tahu peraturan. Okay, rambut kena pendek walaupun kelas online. So awak kena behave. Okay, kena proper attire. Jangan kat rumah pakai boxer je, pakai singlet je. Lepas tu tak buka webcam. Okay, so kalau boleh buka webcam, saya tak ada masalah. So mungkin ada kata, cik data makan banyak lah kalau buka webcam. So tak ada masalah juga. So siapa nak buka ke tak nak buka pun boleh. Tapi sebab kita belajar lah two-way communication, so kalau boleh buka lah kan. Okay, so awak suka ke cakap dengan orang yang orang tak nampak? Okay, so macam cakap dengan jin kan. So jin adalah gaib. So kan saya cakap dengan manusia. So kalau boleh, biarlah nampak muka-mukanya. Okay, so setakat ni ada nak tanya soalan ke? Untuk CO? Course outline? Okay. Tak ada. So efektif. Okay, awak adalah batch yang pertama pakai kod baharu ni. Tapi saya tengok dalam kelas ni, kenapa macam tak ramai lagi yang daftar khusus? Ada yang bayar lambat, so dia punya nama je tak keluar. Oh, ni lah ketua kelas. Kemarin rambut panjang pakai spek. Baju batik bunga-bunga. Okay. Oh, bayar lambat, so nama tak keluar. Sekejap saya dah print lah attendance. So yang masuk ni ada yang nama tak keluar lagi lah, tak daftar lagi. Sir, nak inform kalau ada pelajar yang still tak boleh masuk team sebab saya tak accept lagi request dia orang. Siapa? Saya dah add semalam semua dah. Ada seorang, Siapakah itu? Arina, Nur Arina. Nur Arina. Sekejap saya check. Kenapalah ada ujung-ujung bawa cakap awak ni? Arina Azalan. Saya semua macam dah add dah semalam. Okay, so kelas ni kalau ikutkan list saya ada 42 orang. Okay, campuran Dipa dengan Cik Farizan jadi 44. Okay, ada yang macam tak masuk ni. Okay, saya nak ambil attendance dulu boleh? Boleh sir. Okay. Boleh, sir. Okay, yang pertama Nadia Husna binti Hasim. Ada ke Nadia Husna binti Hasim?
Dia ada sir, dia angkat tangan. Angkat tangan je. Dekat list ni ada pun nama dia. NAMNA. Okey. Oh. Okay, Nick Norliana Syakinah binti Nick. Saya, sir. Okey. Muhammad Nur Fikri bin Sabari. Saya sir. Okay, so orang ketua kelas lah. Nampaknya gitulah. Okey. Yusra Hazikah binti Mat Yunus. Saya, sir. Awak anak Puan Aminah Anak Puan Aminah pun nama Yusra juga. Okey. Amni Nur Izzati binti Muhammad Asmawi. Saya, Tuan. Awak ada kerja kat PPB ke? Tak. Bukan. Okay. Ayah awak kerja SK Magic Awak yang pergi Langkawi tu masa exam. Ya. Siaplah kau. Aku nak telefon bapak kau. Okey. Kemudian Hafiz Zulkarnain bin Ahmad Hilmi. Saya sir. Nik Nur Syahira binti Masrum. Saya. Okey. Wan Nur Farah Izzah binti Wan Muhammad. Saya. Oh, nak mengaji. Bagus. Alhamdulillah. Okey. Syaza Adlina binti Syari. Saya. Nur Izzah Alia binti Muhammad Razif. Saya, sir. Fatin Nur Hasdina binti Rashid. Saya, sir. Shazwi Mifzal bin Syarbani. Saya tuan. Unik nama awak. Okey. Batricia binti Ahmad Yusof. Saya. Nur Shazulaika binti Muhammad Syahril. Saya, sir. Angelo anak lelaki Govindasamy. Ada, sir. Angelo orang mana? Malaysia, Selangor. Yelah, tahulah Malaysia. Sabar hilang kau ni. Oh, Kau Selangor kat mana? Bangsa ke? Ha? Bangsa ke? Tak. Bukan, Selangor kat mana? Oh, Selangor kat mana? Kajang Pelandir. Kacang. Tahu awak Indian? Mm-mm. Ke ada mix? Mix. Mix apa? Indo. Ha? Indonesia. Indonesia. Siapa Indonesia? Ibu atau Mak. ayah? Oh, mak Mak. Indonesia. Okay. So, tak balik Indonesia? COVID. Sebab COVID Pernah balik lah. Kat mana kampung? kat Flores. Mana tu? Sebelah Bali lah. Okay. Okay. Okay, kemudian Muhammad Arif Hakimi bin Ramli. Saya tuan. Muhammad Haris Syafiq bin Abdul Manan. Saya tuan. Dia Nur Kamarina binti Muhammad Hairul. Saya. Okay. Gopika Anandan. Elek. Ada ke tak ni? Zafir, Kopika tu dia dah berpindah ke Pelikucing. Yang ni pindah Poli Kuching ni. Terkejut aku tiba-tiba Farizan menjawab. Sorry. Okay, thank you. Oh, ada PA senang PA kelas ni Muhammad Faiz bin Ahmad. Saya tuan. Dharmendran anak lelaki Tabasing. Saya tuan. Awak orang Sing ke orang India? Orang India. Kenapa yang nama Tabasing? Ayah Singh, House Singh. Oh, ayah Sing. Okay, faham. Okay. Azri bin Hishamuddin. Saya nak sebut nama awak ni. Azrai tuan. Azrai. Okay. Baik. Ahmad Syahri Iman bin Razak. Saya tuan. Nurul Ain Syuharni binti Muhammad Aini. Saya, tuan. Okey. Nurul Izzah binti Muhammad Fikri.
Oh, dia main angkat tangan je. Okay. Nur Faiza binti Hail Mizan. Nurul ada. Okay. Sri Sanggari anak perempuan Guna Segaran. Saya Tuan. Okay. Faris Farhan bin Muhammad Safian. Kat mana ni? Dalam gua ke? Dalam jamban? Ni macam bergema kau ni. Okay, Muhammad Alif Hazran bin Zaidi. Saya Tuan. Iman Sofia binti Ikmal Hisham. Saya Sir. Okay. Ahmad Danish Zafarani bin Ahmad Zaki. Saya Tuan. Okay. Muhammad Syahmi Afnan bin Abdul Rahman. Saya Tuan. Zainur Naim bin Zainur Rumaizi. Saya Tuan. Nur Arina binti Azalan. Saya Sir. Okay. Yamuna Devi anak perempuan Davandra. Saya Tuan. Okay. Putri Zulaika binti Muhammad Agus Salim. Saya Sir. Ramainya kelas korang ni. Bradley Ben Lee. Saya Sir. Awak duduk mana? Sabah. Oh, jarang orang Sabah masuk GTMK. Sabah kat mana? Kota Kinabalu. Oh, orang KK. Okay. Muhammad Amir Farhan bin Syahrul Azlan. Saya Sir. Muhammad Adam bin Abdul Rashid. Ada tak Muhammad Adam bin Abdul Rashid? Ya, saya. Ada. Nur Nadirah binti Muhammad Yusof. Muhammad Imza Shifa. Saya Tuan. Okey. Dan last sekali Nur Farah Najwa binti Ahmad Fadilah. Saya Sir. Okey. So kelas ni tolak 1 jadi 41 orang lah ni. Betul Adakah nama saya tak panggil? Atau anda pindah poli? Baru pindah poli ke masuk sini? So seorang je lah. Gopika Ananda ni pindah balik Sarawak Okey, so untuk pagi ni kita akan masuk topik 1 lah. Okey, sekejap saya share slide. Okey, so ada 3 orang pensyarah untuk kelas ni. Okey, saya Encik Ahmad Zafir. Kemudian pembantu saya, pembantu lah share dengan saya adalah Madam Dipa. Okey, so Madam Dipa dengan saya sama masa, maksudnya 5 jam. Okey, Cik Farizan assist saya 2 jam. Okey, so ada 3 pensyarah lah. So Cik Farizan mungkin akan assist dalam waktu masa lab lah. Okey, sebab lab awak ada 3 jam. Okey. So sebelum sedikit pasal saya, sebelum saya slide ni, sebentar saya slide. Okey, saya dah bertugas di PSIS ni, PSIS, tahun ni tahun ke-13. Okey, dah 13 tahun dekat sini. Okey, ni merupakan first posting saya lah. Okey, so saya graduate daripada, saya pun budak poli habis SPM. Okey, saya masuk Politeknik Sebang Perai sebab saya asal Penang. Okey, ada orang Penang ke? Cik Fazan Kedah, jiran. Okey, so saya asal Penang.
Lahir dekat Penang, membesar dekat Penang, masuk poli pun dekat Penang. Okay, kemudian saya sambung saya punya habis Politeknik. Okay. Politeknik saya sijil lah tau. Saya tak ada diploma. Okay. Lepas habis Politeknik, saya sambung ke UTM. Okay, sebelum tu, sebelum nama UTM adalah College University. Okay, Technical Malaysia. Technical Malaysia, Melaka. Okay, sekarang tukar jadi University Technical Malaysia Melaka, UTM. Okay, saya punya degree adalah dalam Computer Science, majoring Database Management. Okay, so saya memang bidang saya lah, Database Management ni. Okay, habis degree saya kerja sekejap, 6 bulan, kemudian saya sambung master. Okay, dekat UTHM. Ambil Master in Education. Tapi malang ni tak habis Masa saya scrap jalan. Okay, bukan scrap jalan. Saya dah habis Viva semua dah. Tapi ada masalah teknikal. Okay, so saya dah habis. Okay, kemudian saya buat cubaan lagi untuk sambung master. Saya buat part time dekat UTM Skudai. UTM KL. Okay, part time saya ulang alik daripada sini ke Sabak Benam KL every single week. Dan saya mampu bertahan 1 semester je. Okay, saya tak larat lah. Ulang alik. Masa saya ambil master security. Okay. Information assurance nama dia. Okay. Kemudian cubaan ketiga saya buat master. Isteri saya sambung master. Okay, dapat beasiswa daripada KPT. Okay, isteri saya ajar awak matematik kan? Mat Discrete. Puan Hafizah Arsyad. Okay, siapa yang kelas group 2AA kot. Okay, so akan belajar dengan isteri saya lah. Okay, so isteri saya sambung buat master matematik. Saya pun konon-konon nak buat part time. Saya daftar je, tak masuk kelas. So saya tak berjaya juga kali ketiga. Okay, doakanlah, kukuklah saya nak sambung kali keempat ke. Okay, anak saya yang sulung pun nama Amni Amni Safia. So habislah Amni ni. Memang saya ingatlah nama Amni Nur Izzati ni. Okay, ayah Amni pun saya kenal. Okay. Okay, kejap. Mana slide saya tadi? Okay, nampak Nampak tak sih? Nampak sir. Alright. Okay. So saya ambil slide lama slide yang baru saya on the way lagi. Okay, sini adalah fundamental of database management system. Okay, slide ni pada Puan Umur dah pindah dah. Okay. Okay, kita nak tengok understand database. Okay. So database ni memang topik yang menarik lah. Okay, so kalau awak suka database, awak suka data, okay, dan peluang kerja dia sangat luas. Okay, bila awak minat pasal database, awak bukan hanya boleh jadi DBA, database admin, awak juga boleh ke cabang lain. So big data. Sekarang ni memang orang perlukan data. So kalau awak tengok company-company lain berebut pasal data. Okay, kenapa? Data is gold sekarang ni. Okay, sebab dengan data yang didapat tu dia boleh manipulate. Okay, kita panggil istilah business intelligence, BI. Okay, so macam awak tengok Shopee semua kan. So bila awak buka satu produk, contohnya lah, okay, awak tengok vacuum. So awak perasan nanti dekat awak punya Facebook, awak punya media sosial semua akan keluar iklan vacuum. Okay, sebab dia dapat detect daripada interest awak. Okay, so sekarang company-company memang suka data. Sebab tu kerajaan pun dah wujudkan satu akta untuk lindungi data kita. Okay, so kalau terlepas data kita pada pihak yang tak bertanggungjawab, so dia boleh manipulate macam-macam. So itulah sedikit pasal data. Okay, so database basically adalah shared collection. Okay, dia memang perlu dikongsi. Okay, contohnya awak punya data pasal data pelajar awak, contohnya awak punya nama matrik, nama kelas, itu adalah basic database awak. So kita kongsi, okay, pensyarah boleh tahu, okay, bahagian asrama tahu, okay, bahagian peperiksaan pun boleh tahu, okay.
So the shared collection of logically related data and description of this data. Okay, designed to meet the information needs of an organization. Okay, so kita buat database ni untuk keperluan organisasi. Contohnya SPMP. So kalau awak tengok SPMP ada banyak modul kan, ada iExam, ada iAsrama, iCamsis, ada iHab. Okay, so semua untuk memenuhi keperluan organisasi. Okay, pada SCP, pada asrama, pada jabatan, pada pensyarah, pada exam. Okay, sebab kita nak tengok data awak tu. Okay. Kenapa kita buat database? Arise because definition of data was embedded in application program rather than being stored separately and independently. Okay. Independent. Okay, sorry. No control over access and manipulation of data beyond that imposed by application program. Okay, so kita buat database ni supaya data kita boleh dikongsi. Okay, so kita tak nak simpan asing-asing. Contoh kalau sebelum ni kita pakai file system. Okay, so kalau awak pernah pergi klinik kerajaan, okay, kalau awak tengok belakang kaunter tu ada rak besar kan. So bila pergi, dia akan tanya, okay, nama siapa? Awak cakap Angelo, anak lelaki Govindasamy. So dia akan tengok dekat file huruf A. Okay, so nanti dia bagi file, okay, dia kata nanti bagi jumpa doktor. Okay, so kalau awak nak pergi klinik gigi pula, lepas awak jumpa klinik biasa, awak pergi klinik gigi, dia cari lagi file awak. So dia simpan asing-asing, dia tak ada database. Okay, so kalau awak pergi klinik yang pakai database, contohnya awak pergi private klinik atau hospital, so awak minta je, okay, siapa nama? Angelo, okay, nama IC, so dia ada dalam database. Okay, dia ada history, si awak pernah datang klinik ni, sebelum ni datang bulan lepas, cirit-birit. Okay, contoh. Okay, so dia ada simpan awak punya database awak. Okay, supaya bila ada history sakit awak tu, okay, doktor boleh tahulah macam mana. Okay, itu contoh daripada database system. Okay, describe use of database in the business world. Mana hilang slide dia ni. Okay, okay, the importance of database in everyday life. Okay, pertama, online television streaming. Okay, so awak yang kaki-kaki Netflix lah, apa lagi awak tengok TV? Apa View? Dengan K-pop ni, K-drama. Apa lagi yang awak tengok online television ni? Astro Best. Okay, lagi apa lagi? Takkan tak ada kot. Netflix, iFlix, apa semua flick tu lah. Okay, so sebenarnya disimpan dalam database. Okay, disimpan dalam database. So bila awak search, contohnya Netflix cerita apa sekarang? One Piece anime ke apa, tak kisahlah. So dia akan tengok dalam database. So boleh share. Okay, dia boleh generate a list of TV show and movie to watch, track and individual show preference. So kalau awak tengok awak punya Netflix, dia akan tengok history kan. Okay, so dia akan recommend cerita yang lebih kurang genre yang sama. Contoh awak suka tengok cerita anime, so dia akan keluar kata-kata anime je. Okay, provide a list of recommended viewing. Okay, kemudian dalam social gaming. Okay, so awak ramai gamers ke? Kelas ni ada gamers ke? Siapa gamer? Sri Sanggari gamers. Okay, main game apa? Okay, so saya tahu awak punya generasi adalah generasi yang suka main game. Okay, melekat tangan kat handphone kan. Benda game kau main tak tahulah. Mobile Legend lah. Apa lagi game kau main? Okay, so sini pun tengah main rasanya. Tournament Okay, so on je Microsoft Team. Jangan nak main handphone. Okay. Okay, social gaming pun kita boleh gather individual player information from around the globe. Okay, so kadang-kadang awak fight dengan player pada Indonesia lah. Okay, pada Thailand lah. Okay, so itu social gaming. Okay, finances. Okay, kita boleh tengok. Okay, world daily transaction, not to mention the financial model that analyze the data to predict future activities require extremely powerful database. So sekarang pun masalah ekonomi, so kita mengalami globalisasi sebelum ni tak ada stok telur, ayam. Okay, lepas tu dengan masalah inflasi, tu semua daripada ada database dia. Okay, kita boleh tahu. Okay, government organisation. Okay,
So dalam kerajaan pun kita dah pakai e-government. Okay, so kita kalau awak pergi pejabat pejabat kerajaan pun semua dah pakai sistem. Okay, kadang-kadang ada yang bagus, kadang-kadang yang hauk. Okay, macam semalam saya nak tempah tiket kereta api. So dia sangat leceh sistem dia. Okay, memang tak user friendly. Okay, ataupun awak boleh tengok nak tengok betul sekarang tu kalau tengok ibu ayah awak tengah buat income tax, awak kena tengok sistem kerajaan dulu pakai file. Okay, kena isi satu-satu borang, kena attach. So sekarang online senang, mudah. Okay, kemudian social media. Okay, social media kita banyak ya. So awak pun ada apa? Ada TikTokers ke kelas ni? Siapa TikTokers? Sazwi Mifzal. Okay. So awak pun satu hari tak tengok media sosial, gelabah kan, melupur korang kan. Okay. So awak ada Instagram, awak ada Facebook. Okay. So dalam data sebenarnya awak upload gambar tu semua. Okay. Awak punya caption. Okay. Apa tu, baru dating kan, kemarin kau bunga-bunga, lepas tu dah break, habis, delete semua gambar, boyfriend, girlfriend. Okay, tutup account. Biasa buat kan. Okay, so sebenarnya walaupun awak dah delete, still ada dalam server. Okay, sebenarnya. Okay, so walaupun awak dah upload gambar, awak rasa dah delete, tapi masih ada sebenarnya. Okay, sebab tu hati-hati bila upload gambar. Okay, kemudian kita ada e-commerce. Okay, so awak punya Shopee PPP, hari-hari shopping. Okay, dapat PT, pada muka, PT masuk bila? Lambat kan? Okay, so sabar je lah ya. Sebab awak punya exam lambat. Okay, bila exam keluar result lambat, so pihak politeknik hantar ke PTTN tu jadi lambat. Okay, sebab kalau kita hantar awal, awak result tak keluar lagi, tiba-tiba awak gagal berhenti, siapa nak bayar? Dah satu hal pula. So memang dia prosedur, dia tekan keluar tunggu result, status pelajar, baru dah hantar ke PTPTN. Okay. So e-commerce ni, database kita boleh tengok apa awak punya barang awak beli, okay, user purchase history, okay, kemudian dia akan recommend. Okay, kemudian ada healthcare, okay, doctor office and healthcare organisation. Okay, macam ayah saya buat terima dekat IJN. Okay, Institut Jantung Negara. Okay, so memang semua online. Okay, so saya memang kagum lah dengan IJN punya sistem. Okay, daripada masuk ward, ada daftar, memang dia punya sistem memang tip-top lah. Okay, dah habis keluar ward pun, dia still keep in touch dengan patient. Okay, dia akan remind, dia akan hantar SMS, appointment bila. So, dia ada satu sistem yang bagus. Okay, healthcare. Okay, ni adalah major steps in, okay, setakat ni okay ke? Dah nampak ke bayang-bayang macam mana database? Okay, selama ni awak guna macam, selama ni awak guna database rupanya. Okay, so kita guna tapi kita tak sedar. Okay, so lepas belajar submit database ni, saya harap awak sedar lah. Okay, awak sekarang adalah guna database. So kita sebagai end user, so sekarang kita akan try develop. Okay, macam mana kita akan develop database. Okay, so inilah proses untuk develop database, ada 3. Okay, kemudian first adalah requirement analysis. Okay, requirement analysis ni kita akan plan. Okay, kita akan plan, kita nak buat database macam mana. Okay, kita akan tengok system definition. Okay, system definition ni maksudnya awak nak bangunkan guna database apa? MySQL ke, nak guna Oracle ke, nak guna mobile punya database ke. So kat sinilah masa requirement analysis. Okay, kat sini requirement analysis juga kita nak tahu siapa user dia. Okay, tu semua dalam requirement analysis masa planning tu. Kemudian kita akan database design. Okay, database design ada 2, logical model dengan physical model. Okay, kat sinilah kita akan start lukis ERD. Kemudian baru kita buat implementation. Okay, kita akan bangunkan guna MySQL. Okay, ada data conversion and loading dan ada testing. Okay, sebelum kita release kepada end user, kita kena buat testing. So, benda normal dalam software. Okay, so kalau belajar software development nanti, okay, sekali ada testing. Okay, sharing concept of data in database.
Okay, the ability to share the same data resources with multiple application of user. Okay, itu sharing concept. So bila kita guna database, contohnya awak tengok awak punya result, okay, guna iExam. Okay, awak guna PC. So awak tengok, okay, result 4 flat. So awak guna handphone, adakah dia akan tukar jadi 3.5? Tak kan? Okay. So itu yang kita nak, ability to share the same data resources with multiple application of user. Okay. Sebab user ramai, so kita kena maintain, sustain kita punya data tu. So it implies that the data are stored in one or more server in the network and there is some software locking mechanism that prevent the same set of data being changed to people at the same time. Okay. Contohnya, orang tu access pada masa yang sama. Okay, 2 orang. So macam mana dia nak nak lockingkan dia. So kita akan tengok dalam topik 5. Okay, yang tu. Okay. So awak faham tak konsep sekarang macam contohnya ATM machine. Okay. So ada ramai user. Contohnya awak guna Bank Islam. Okay, bukan awak seorang user kan. Ada beribu-ribu lagi. Okay, so macam mana dia nak maintain. Okay, supaya tak tukar account. Okay, bila awak masukkan kad tu, dia akan pergi ke account yang betul. Okay, so kat sini kita tengok. Okay, ni adalah properties of database. Bila kita buat satu database, kita mesti tengok kita punya database tu complete tak? Okay, kelima-lima properties ni. Okay, yang pertama adalah completeness. Okay, completeness is ensure that the user can access the data they want. Okay, so bila awak masuk SPMP, okay, untuk subjek ni saya nak guna SPMP contoh. Okay, sebab SPMP yang paling mudah lah awak nampak. Okay, so ensure that user can access the data they want. Okay, so contoh awak login SPMP, so awak boleh pergi mana awak tengok data, awak nak bayuran. Okay, note that this include ad hoc queries which not be explicitly given as part of statement of data requirement. Okay, so sampailah awak boleh log out. Okay, itu adalah completeness. Okay, pada awak login, awak nak access apa data awak nak sampai awak log out, itu adalah untuk completeness. Kemudian adalah integrity. Okay, ensure that data is both consistent data and correct and ensure that user trust the database. Okay, awak nak guna tak database? Contohnya, hari ni awak tengok result 3.5, esok 4 flat, lusa awak tengok 3.7 pula. Okay, kenapa database ni kan? Maksudnya dia bengong. Okay, kita tak nak benda tu berlaku. So, itu dalam integrity. Maksudnya kita nak tengok kita punya data tu adalah consistent. Okay. Kemudian flexibility, ensure that database can evolve without requiring excessive effort to satisfy changing user requirement. Okay. So, kalau awak tengok SPMP dulu saya rasa adalah 6 modul. Okay. Sekarang dia tambah dah. Okay. Walaupun database sama, kita boleh tambah add-on. Okay, dulu tak ada ISO LMS tu, okay, sekarang dah ada. Okay, so dia tambah, walaupun dia still guna SPMP, dia tak wujudkan SPMP baru. Okay, so dia tambah baik. Okay, kemudian adalah efficiency. Okay, ensure that user do not have too long response time when accesses data. Okay, tak adalah awak kena sidai kan. Okay, nak login dia dah pusing. Kau kenapa Syamil? Terpusing. Okay, so kita tak nak user tertunggu long waiting time. Okay, kalau awak pergi ATM contohnya, okay, awak masuk number pin, dia loading. Tak kena maki dengan orang belakang kan. So tak ada. So contohnya awak masukkan number pin, access memang smooth je. Okay, dia memang efficient. Okay, kemudian usability, ensure that data can be accessed and manipulate in which meter user requirement. Okay, so itu pun ciri-ciri yang kita nak dalam database. Okay, kena ada 5. Completeness, integrity, flexibility, efficient dengan usability. Okay, cakap ni faham? Faham. Jawab, sir. faham. Okay. Faham, sir. Okay. So kesimpulannya apa? Apa maksud database? Data yang Siapa boleh jawab? Simpanan data. Data yang disimpan. So keyword adalah shared. So kalau awak jawab dalam exam, mesti ada perkataan shared. Shared collection. Okay, kalau awak tak letak shared tu, macam tak betul sikit lah. Okay, sebab kita nak database tu, kita kongsi. Okay, walaupun ada database yang stand alone,
Tapi kita nak definition dia memang still shared collection. Okay? So nak tanya apa-apa ke? Ada yang tak faham ke? Ni topik ni kita akan masuk hari. Kelas kita hari apa lagi? Hari Khamis. Khamis. Oh, pukul 10, 3 jam. Okay. So saya habis awal sikit boleh pagi ni. Ada apa-apa soalan ke nak tanya? Tak ada tuan. Ada. Okay. Satu lagi saya kurang selesa kalau pelajar saya panggil saya tuan. Macam saya ni polis pula. Okay. Panggil sir ke, panggil Encik Zafir ke, tak ada masalah. Okay. Okay. Jangan panggil tuan. Kalau pensyarah perempuan okey lah. You panggil puan. Okay. So untuk pensyarah lelaki jarang lah kita guna tuan. Okay. Kita panggil encik ataupun sir. Okay. So either one lah. So saya tak ada masalah. Okay. So semua dah masuk ke grup WhatsApp? Dah. Dah Dah masuk lah. Okay. So siapa yang tak masuk, please masuk. Sebab kita... Oh, okay. Sekejap. Sekejap saya tengok orang. 37 participant. Dia tak masuk lagi ni. Okay, nanti tolong masuk sebab apa-apa info saya akan letak dekat grup kelas. Okay, 38 baru masuk. Okay, 39. Okay, satu lagi kalau apa-apa nak WhatsApp ke apa, first thing first, perkenalkan diri. Okay, so saya nak remind balik lah, awak pun dah semester 2 kan, dah senior. Okay, so just perkenalkan diri. Assalamualaikum Cik. Saya Nur Faiza binti Halimizan dari kelas DDT 2A. Saya tanya Cik, nak buat apa. Okay, so perkenalkan diri. Jangan Assalamualaikum. Tu je, krik. Dia tunggu saya jawab salam. Kita two-way communication So just terus direct je. Okay, bagi salam, perkenalkan diri, nak apa. Okay, dan tolong hormati waktu pensyarah. Okay, pensyarah bekerja 8.5. Semalam saya memang masuk untuk family lah. Okay. So kalau boleh janganlah kacau malam. 8.5 tu okey, it's okay. Tak ada masalah waktu bekerja. Okay, Sabtu Ahad pun kalau urgent tanyalah. Okay, contohnya saya bagi assessment ke apa tak faham, boleh tanya. Okay. Tapi awak kalau hormat pensyarah boleh hormat awak. Okay, sama juga waktu kelas. So waktu kelas janganlah main on je Microsoft Teams ni. Lepas tu awak bekerja lain. Baring kat katil, main game. Okay, duduk tengok TikTok. Duduk chat dengan boyfriend. Okay, saya tak nampak. Tapi siapa nampak? Tuhan nampak kan. So berhati-hati. Sebab kita nak cari ilmu yang berkat. Okay. So nanti awak cakap, Alhamdulillah. Dapat dekan. Politeknik tak ada dekan kita ada ketua jabatan je. Sebab tu kita ada AKJ. Okay, so berapa orang yang kelas ni pointer 3.5 ke atas? Ramai ke? Tak ada? Ramai. Tahniah ya. So kalau boleh kekalkan momentum tu. Okay. So biar sustain awak punya pointer. Okay. So bila awak punya pointer tinggi, nanti combo boleh dapat anugerah. Okay, satu lagi saya nak promote. Cik Farizan pun awak punya PA. Okay, promote untuk bertanding. So nanti kita ada pilihan raya kampus. Okay, so kalau boleh biarlah aktif pada JTMK ni. Okay, sebab bila awak masuk pilihan raya kampus, awak ada jawatan dalam MPP, okay, Majlis Perwakilan Pelajar ataupun dalam KRTD. KRTD paling mudah lah sebab KRTD adalah eksklusif untuk JTMK. Okay, so bila awak aktif, pointer cantik, okay, so kita boleh nominate awak untuk anugerah masuk konvo. Okay, so banyak anugerah yang masuk konvo. Ada anugerah pengarah, ada anugerah Tan Sri, ada anugerah ketua jabatan, ada anugerah apa lagi anugerah yang ada, projek. Okay, so memang kita kalau boleh daripada semester 2
Ya, seperti satulah kalau sepatutnya awak develop awak punya collection of kejayaan tu. Okay, so bila nanti awak dah habis belajar, so awak bagi kat Cik Farizan, ini saya semua sepanjang 3 tahun dekat sini. Okay, campur LI semua, 2 tahun setengah. Okay, so bila awak punya pointer campur dengan awak punya kecemerlangan core curriculum tu, so kita boleh nominate lah. Janganlah pointer tinggi tapi awak tak aktif. Okay, cuba aktif. Dekat PSIS ni memang banyak aktiviti awak boleh join. PRS, apa lagi KRTD, awak punya badan beruniform susah sebab awak online. Okay. So kalau boleh kita nak tiap semester, tiap tahun bila konvo je ada wakil daripada JTMK. So pada kelas-kelas macam ni lah. Kelas 2A, 2B. So nanti pilihan raya nanti cuba masuk bertanding. Kadang-kadang awak tak tahu awak ada potensi untuk jadi pemimpin. Okay. So kalau boleh kita nak capai achieve highest, jadi pengerusi, jadi naik pengerusi SU, jawatan-jawatan tinggi. Jangan masuk sekadar jadi JK. So markah rendah. So kita push diri awak. Okay, Fikri. Okay, siapa lagi? Okay, kelak-kelak ni ramai saya rasa yang ada potensi. Okay, sebab saya pernah terlibat dalam pemilihan untuk, bukanlah pemilihan saya pernah calonkan anak PA saya. So bila tengok pointer tinggi tapi markah kurikulum kurang. Okay, so kalau boleh pada kelas ni biarlah awak aktif. Okay, selari. Okay, pointer tinggi, aktif. Jangan tiba-tiba kerja yang kokoh pula, pointer kecundang. Okay, biar selari. Boleh? Okay, so, kalau awak Boleh, ada sir. aktiviti luar pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk politeknik ni kita ada, saya lupa nama. Apa nama? Use. Saya lupa. Okay, so yang tu biasa sukarelawan, okay, volunteer, di peringkat ASEAN. Okay, so politeknik memang setiap tahun adalah wakil pergi Vietnam, pergi Filipin, pergi Indonesia, pergi kot siapa nak balik kampung, Angelo nak balik kampung kan, buat CSR. Okay, so tahun ni saya tak pasti, tunggu pegawai antarabangsa offer. Okay, so awak boleh pergi. Okay, banyak aktiviti yang ada dekat sini. Okay, satu lagi yang Gmail tadi tu awak boleh cuba. Okay, awak pergi kat Gmail. Okay, gmail.com tu. Okay, masa sign in tu masukkan awak punya username dengan password politeknik. Ada kan @student PSIS tu kan? Okay, so awak dah ada account sebenarnya. Okay, so saya akan guna tu untuk Google Classroom. Okay, so kalau tak ada apa-apa masalah, okay, nombor phone saya pun ada dalam WhatsApp group. Okay, 0192636526. Okay, so minggu ni saya boleh lagi lah masuk kelas. Okay, minggu depan mungkin Puan Dipa akan masuk. Minggu sekali lagi pun. Okay, sebab isteri saya akan bersalin 25 hari bulan. Saya akan bercuti 7 hari. Okay, so mungkin minggu tu sama ada Puan Dipa dengan Cik Farizan lah akan masuk. Okay, so tak ada masalah rasanya. Okay, Puan Dipa pun awak pernah belajar ke dengan Puan Dipa? Tak pernah? First time? First time. Okay, sama dengan saya lah kan. Okay, tapi Cik Farizan ada. Semudah lah apa-apa. Saya akan bagi tanya Cik Farizan lah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan. Sebelum tu siapa awak punya penolong? Fikri? Dia Nur Kamarina. Dia Nur Kamarina binti Muhammad Hairul. Ya. Okay. Okay. So, terima kasih semua sudah hadir. Saya minta maaf sekali lagi sebab lambat pagi tadi. Okay, so kita jumpa lagi kelas kita pada hari Khamis pukul 10 suku. Okay? Okay, betul lah 10 suku. Okay, so nanti saya akan bagi CO. Saya akan add awak dalam Google Classroom ataupun dekat Microsoft Teams lah. Okay, either one saya akan letak dua nota. Okay, so terima kasih semua. Assalamualaikum. Alright, thank you sir. Salam. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Okay. Terima kasih, sir. Alright. Terima kasih, sir. Thank you sir. Okay.
Sir. Ya. Sekejap, sir. Saya nak tanya, sir. Tadi kan saya ada Apa? terangkan pasal properties database betul? Kau dah habis orang semua dah keluar kau tanya kan? Saya dapat Apa? 3 je, sir. Saya dapat completeness, flexibility, integrity. Lagi 2 tu saya lupa, sir. Aduh kau ni. Lagi 2. Lagi Sekejap. Mana ni? Ada completeness, integrity, flexibility, Lagi 2 tu. efficient Efficient. dengan usability. Tak apa nanti saya upload ke nota. Tengok ya. balik. Okay. Terima kasih, sir. Alright. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.